Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung lagi bab 6 elektrokimia 6.1 sel elektrolitik, dan kita akan fokus kepada faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, bersama saya sekali lagi Cikgu Amir dalam mempelajari sains tingkatan 5 KSSM. Baik, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcaskan pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous, iaitu yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia, yang kedua, kepekatan elektrolit, dan yang ketiga ialah jenis elektrod. Baik, pada minggu ini kita akan fokuskan kepada faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia, yang mana dalam siri elektrokimia logam-logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Baik, dalam siri elektrokimia bagi cation, susunannya adalah bermula daripada ion kalium, ion natrium, ion kalsium, ion magnesium, ion aluminium, ion zinc, ion ferrum 2, ion stannum, ion plumbum 2, ion hidrogen, ion copper 2 dan ion argentum, yang mana ion-ion yang berada di bahagian bawah siri elektrokimia lebih cenderung untuk dipilih untuk dinyahcaskan. Bagi susunan elektrokimia untuk anion, ia bermula dengan ion fluorida, ion sulfat, ion nitrat, ion klorida, ion bromida, ion iodida dan ion hidroksida, yang mana ion-ion yang berada di bahagian bawah siri elektrokimia lebih cenderung untuk dipilih untuk dinyahcaskan. Di sini saya kongsikan teknik untuk menghafal cation dalam siri elektrokimia. Untuk kalium, kita ingat sebagai kalau. Untuk natrium, nak. Untuk kalsium, cantik. Untuk magnesium, makan. Untuk aluminium, ayam. Untuk zinc, zinc. Untuk ferrum 2, fried. Untuk stannum, supaya. Untuk plumbum, pipi. Untuk hidrogen, halus. Untuk copper 2, cun. Untuk argentum, anggun. Jadi kita ingat, kalau nak cantik, makan ayam zinc fried supaya pipi halus, cun, anggun. Untuk kaedah mengingat anion dalam siri elektrokimia, kita wakilkan fluorida sebagai fight, sulfat so, nitrat no, klorida cinta, bromida baru, iodida sebagai indah, hidroksida oh. Jadi kita ingat, untuk anion fight so no, cinta baru indah oh. Untuk mengkaji berkaitan dengan faktor pemilihan ion untuk dinyahcaskan bagi faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia, mari kita lihat elektrolisis larutan natrium sulfat. Apabila kita menggunakan larutan aqueous larutan natrium sulfat cair, kita dapat lihat ion-ion yang ada di dalam elektrolit tersebut adalah seperti ion sulfat, ion hidroksida, ion natrium dan ion hidrogen. Untuk mengenal pasti ion-ion yang akan dipilih untuk dinyahcaskan dalam elektrolisis larutan natrium sulfat, kita boleh pindahkan maklumat dalam bentuk jadual. Berdasarkan maklumat, ion yang hadir dalam elektrolit adalah ion natrium, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Ion-ion yang tertarik ke anod ialah ion sulfat dan ion hidroksida, manakala ion-ion yang tertarik ke katod ialah ion natrium dan ion hidrogen. Baik, untuk di anod, ion hidroksida telah dipilih untuk dinyahcaskan kerana ion hidroksida kurang elektronegatif ataupun kedudukannya di bawah dalam siri elektrokimia berbanding dengan ion sulfat. Manakala di katod, ion hidrogen akan dipilih untuk dinyahcaskan kerana ion hidrogen kurang elektropositif ataupun kedudukannya berada di bawah dalam siri elektrokimia berbanding dengan ion natrium.
Jadi di anod, ion hidroksida dinyacaskan dan menghasilkan gas oksigen. Pemerhatian di anod ialah kayu uji berbara menyala semula apabila dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi gas di anod. Ini menunjukkan gas tersebut adalah gas oksigen. Manakala di katod, ion hidrogen dinyacaskan dan menghasilkan gas hidrogen. Pemerhatian yang dapat dilakukan ialah kayu uji menyala akan menghasilkan bunyi pop apabila dimasukkan ke dalam tabung uji. Ini membuktikan gas hidrogen hadir. Seterusnya, jom kita kaji berkaitan dengan elektrolisis kuprum 2 sulfat. Ion-ion yang hadir dalam kuprum 2 sulfat adalah ion kuprum, ion sulfat, ion hidroksida dan ion hidrogen. Dan ion hidrogen serta kuprum akan tertarik ke katod, manakala ion sulfat dan hidroksida tertarik ke anod. Di anod, ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacaskan dan di katod, ion kuprum akan dipilih untuk dinyacaskan. Mari kita tengok penerangan berkaitan dengan elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat ini. Okey, seperti kita tahu, ion-ion yang hadir dalam elektrolit, okey, ion-ion yang tertarik ke anod dan ke katod. Baik, antara ion hidroksida dan ion sulfat, ion hidroksida akan dipilih untuk dinyacaskan kerana ion hidroksida kurang elektronegatif, iaitu kedudukannya di bawah dalam siri elektrokimia berbanding dengan ion sulfat. Manakala di katod, antara ion kuprum dan ion hidrogen, ion kuprum akan dipilih untuk dinyacaskan kerana ion kuprum kurang elektropositif ataupun kedudukannya di bawah siri elektrokimia berbanding dengan ion hidrogen. Baik, hasil di anod kita dapat lihat ion hidroksida dinyacaskan dan menghasilkan gas oksigen. Pemerhatiannya kita dapat lihat kayu uji berbara menyala semula apabila dimasukkan ke dalam tabung uji berisi gas di anod. Ini bermaksud gas oksigen terhasil. Di katod pula, ion kuprum dinyacaskan dan menghasilkan pepejal kuprum dan pemerhatiannya logam perang terenap di katod. Dan yang terakhir, mari kita kaji berkaitan dengan elektrolisis magnesium nitrat, yang mana ion-ion yang hadir dalam magnesium nitrat adalah ion nitrat, ion hidroksida, ion magnesium dan ion hidrogen. Jom kita lihat perbincangan berkaitan dengan elektrolisis larutan magnesium nitrat, yang mana kita tengok ion-ion yang hadir dalam elektrolit adalah ion magnesium, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Ion yang tertarik ke anod ialah ion nitrat dan ion hidroksida, manakala ion yang tertarik dia ke katod adalah ion magnesium dan ion hidrogen. Baik, di anod, ion hidroksida juga akan dipilih untuk dinyacaskan kerana ion hidroksida kurang elektronegatif, iaitu kedudukannya di bawah dalam siri elektrokimia berbanding dengan ion nitrat. Manakala di katod, ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacaskan kerana ion hidrogen kurang elektropositif atau kedudukannya di bawah dalam siri elektrokimia berbanding dengan ion magnesium. Jadi hasil di anod yang diperoleh ialah ion hidroksida dinyacaskan dan menghasilkan gas oksigen, manakala di katod, ion hidrogen dipilih untuk dinyacaskan dan menghasilkan gas hidrogen. Pemerhatian awak boleh rujuk dalam jadual.